Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pepatih, salam bersih muakat sejahtera. Alhamdulillah, pada 8/1/2021 bersama hari Khamis pukul 11 bertempat di studio mini ataupun Serambi Mini Museum 9, Demang Museum 9. Kita berkesempatan lagi bersiaran secara langsung melalui FB Museum. Saya Dr. Nasim bin Ahmad, pengarah Museum 9, akan mulakan segmen Tahu Dek Tengok, Pandai Dek Buat, yang mana tajuk hari ini berkaitan dengan pewarisan tanah adat. Sebelum itu, kepada semua pengikut FB Museum Negeri Sembilan, mohon share, like untuk sama-sama kita wawarkan perkongsian maklumat pada hari ini. Sebelum itu, perlu saya maklumkan juga, Kerajaan Negeri Sembilan telah membutuhkan dana sebanyak RM500,000 setahun bermula pada 2018 untuk memperakasakan adat patih Negeri Sembilan. Jadi dana itu telah berjalan dan dana ini diturun kepada semua luar-luar di Negeri Sembilan berkaitan dibelanjakan berdasarkan teras-teras adat patih di Negeri Sembilan. Jadi alhamdulillah datuk-datuk adat, penyandang serta luar-luar dapat merasai menikmati dana ini dan insya-Allah akan berterusan seterusnya. Bersama kita pada hari ini adalah panel jemputan yang bahagia Tuan Sulaiman bin Kadimi, mantan Ketua Peluang Pengarah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Cawangan Negeri Pahang, bahagian pembagian pusaka Indra Mahkota Kuantan Pahang. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi seterusnya, elok kita lihat video atau teaser berkaitan dengan program Tahu Tengok Pandai Buat pada hari ini. Silakan. Salam. Tahu. Yo kak. Apa tu? Nah, tu nyam-nyam ku punya kak. Saya nak buka kau pandai semua. Ada apa tu kak? Aduh, akak dari baru tadi Datang lah nampak kau jauh dari jauh tadi. Aduh, hal sebenarnya. Apa hal tu kak? Minggu depan cadang akak tu akak rindu jabatan lah. Pasal apa? Lah, biasalah tanah kita ni kan ingat kan mak kita pun dah tak ada. Ingat akak pun nak pergilah bukan nama. Tu kan nama ke siapa pula kak? Tanah ni kak? Kan tanah pusako atau pepatih itu kan kepada perempuan. Ini yang baik saya marah ni kak. Kita usulkan semua ni kak. Tiba-tiba sodak-sodak anak perempuan ni orang dapat. Sabarlah Us. Memang ni macam-macam saya dah tanam dah kat atas pokok belimbing, jambu, pokok ciku, pokok pinang. Tiba-tiba datang lepas tu nak mempunyaikan tanah ni. Saya pun nak usul kak, agak tahu tak? Bukan macam tu dah. Kan kita ni memang ke anak perempuan. Jadi akak pun nak orang yang kau pun tak faham. Tu lembaga. Dia nampak tak? Dia tak ada kan? KP kan? Jadi kita sama-sama lah nak apa? Carilah maklumat kat Google ke mana kau nak tahu cerita Saya dah tanya kak dengan Tok Imam, Tok Siap, semualah orang kepandai ni pasal adat ni. Tak ada dalam Quran ni tulis tu. Dia kata tanah adat ni, tanah pusaka ni pun ikut anak perempuan. Tak ada ke dah kak? Tak apa dah. Ni dekat museum ada nak bagi tahu orang. Bila tu kak? Ada dah satu segmen tak. Segmen apa tahu dia tengok pandai dia buat tajuk pewarisan tanah adat. Saya dah dengar tu kak, anak saya kata. 28 hari bulan jam 11 pagi KMP Live Museum Negeri Sembilan. Ya? Nanti saya Pukul berapa rela kak tu? Pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi je lah. Ada kau tadi 9 pagi. Itulah. Saya macam-macam fikir kak, bodoh ni kak. Mana lah teringat kak. Yelah, sok jangan lupa nak. Jadi sama-sama lah nanti kita tengok segmen Tahu Dia Tengok Pandai Dia Buat dengan tajuk Pewarisan Tanah Adat di FB Live Museum Negeri Sembilan pada 28 Januari jam 9 pagi. Okey, Tuan Haji. Kita santai saja Tuan Haji Ya. Tenang kan. Ini lebih pada borak kan. Jadi janganlah kita berkelahi macam teaser tadi ya. Yang tu kita nyusahin kelahi dia tadi tu. Jadi saya nak sebut sikit tentang biodata Tuan Haji ni kan. Jadi nama Honorer Haji Sulaiman Elias Salimuan bin Kadimi. Lain macam dia punya nama ni Tuan Haji. Mula kita dah nampak dah dia punya darah mana ni ya. Kemudian jawatan dia Ketua Peluang Pengarah, pernah menjawab dia sebagai Ketua Peluang Pengarah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Cawangan Negeri Pahang.
Kemudian tempat lahir orang Parit Haji Ali. Oh, iyalah. Bila Salimuan ni asal kampung Parit Haji Ali, Parit Raja Batu Pak Johor Salim. Jadi rasa dia Tuan Haji ni berdarah Jawa kan. Ya, Syukur betul. bila kan. Ramai ilmu pakar-pakar adat datang pada daerah ataupun asal yang berlainan ya. Jadi status telah berkahwin, 5 orang anak, 4 perempuan, 1 lelaki dan 4 orang cucu. Nama isteri Hajah Nuriah binti Haji Hashim. Ini orang di Sembilan tu Haji ya? Ya, Orang di Sembilan. orang suku Tanah Datar Rembau, Luak Rembau. Sama suku dengan saya. Tapi saya Ulu Muar. Ya, ya. Jadi pernah bekerja di Sembilan, iaitu sebagai penolong pengarah pembahagian pusaka. Penolong pentadbir tanah di Pejat Tanah Daerah Kopilah. Daripada Julai 86 hingga Mac 1990 banyak pengalaman ya. Penolong pengarah pembahagian pusaka. Penolong pentadbir tanah di Pejat Tanah Daerah Seremban mulai 1990 hingga 1999, 9 tahun Tuan Haji ya. Ya. Seterusnya jawatan Sebelah Besara atas pengalaman beliau sebagai ahli panel penasihat syariah dan panel penasihat pengurusan harta pusaka di Wasiah Shopee Trusted Berhad ya. Seterusnya Setiausaha Koperasi Nesland Berhad. Seterusnya perunding dan konsultan persendirian pengurusan dan pembagian harta pusaka. Jadi sikit lagi tentang jawatan dalam NGO, Timbalan Pengurusi Surah Al-Taqwa Taman Bukit Payang. Kena promosikan surah Bukit Payang tu ya. Seterusnya Bendahari Persatuan Khairat Kematian Taman Bukit Payang dan tak eksekutif pengurusi Persatuan Anak-anak Jauh Sembilan. Ya, jadi Tuan Haji kan, kita daripada berdialog, tapi sebenarnya dialog ni berkaitan dengan persoalan yang timbul di kalangan masyarakat, khususnya pengamat Adapati ya. Ya. Kita Adapati ni telah berlangsung ratusan tahun ya di Negeri Sembilan ya. Dan Adapati ini telah berjalan dengan teratur, tersusun dan harmonis. Tapi dalam perjalanan yang teratur dan harmonis ini pastilah timbul perkara yang itu tu yang tak dapat dielakkan lah. Bukannya besar, tapi kalau dibiarkan dia akan membesar ya. Jadi itulah sebab pihak muzium memanggil Tuan Haji untuk bercerita sikitlah tentang hal tanah. Oleh kerana Tuan Haji membuat kajian, Tuan Haji juga bekerja untuk percantaran tanah pusaka dan terus sampai lepas besar pun Tuan Haji terus dipakai khidmat tersebut. Jadi sikitlah saya nak tahu tentang defisit tanah adat. Apa yang di peringkat Tuan Haji tahu tentang tanah adat. Sebelum tu saya minta Tuan Haji bolehlah kita buka amas kita. Jarak kita jaga supaya siapa orang boleh kenal Tuan Haji ni. Okey ya. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Lembaga Muzium Negeri Sembilan yang masih lagi hendak memanggil saya untuk bercerita hal-hal perkara yang berkaitan dengan adat, khususnya mengenai tanah adat di Negeri Sembilan. Kawan dengan Dr. Samsudin ni dah lama, sejak daripada tahun 2011 saya bersara daripada Negeri Pahang balik semula ke Negeri Sembilan, dan pihak muzium panggil saya beberapa kali untuk berbincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat. Alhamdulillah, pengalaman saya berkaitan dengan tanah adat ni dan membicarakan kes-kes membagi harta pusaka tanah yang biasa, tanah farid dan tanah adat ni untuk Negeri Sembilan tu bermula daripada tahun 1986 tadilah, sebagaimana yang Dr. Samsudin nerangkan. Sehinggalah pada tahun 2005 saya terlibat secara langsung. Semua datuk-datuk lembaga dekat Negeri Sembilan ni saya dah kenal belaka, siap dengan gelaran-gelarannya lah. Itu. Jadi, dan ilmu pengetahuan yang saya dapat ni bukan sebenarnya mudah. Perlu study, masuk library, baca buku-buku yang pernah ditulis oleh pentadbir-pentadbir British dulu. Macam M.B. Hooker, itu yang saya baca. M.B. Hooker? M.B. Hooker, yes. Kemudian selain daripada itu, orang-orang lama yang pernah saya jumpa dan pernah saya belajar, Allahyarham Tan Sri Samad Idris. Saya jumpa personally masa dia kerja sebagai pengurusi Bank Pembangunan Malaysia di Kampung Baru. Saya punya senior, Allahyarham Encik Samsudin bin Yaakob. Inilah orang-orang yang saya jumpa dan saya belajar. Sambil itu saya membaca buku-buku dan dalam masa yang sama saya praktikan apa yang saya baca itu.
berdasarkan pada pengalaman yang telah orang-orang dulu buat ya. Dan alhamdulillah dengan ilmu yang ada itu saya diminta untuk memberikan beberapa ceramah berkaitan dengan tanah adat, terutama di Institut Tanah dan Ukur Negara di apa Selim ya, di Tanjung Malim ya. Tanjung Malim, di Perak. Jadi masa saya kerja di Pahang di akhir nak bersara itu memang tiap-tiap tahun memang saya disuruh untuk memberikan ceramah kepada pentadbir-pentadbir tanah yang kursus di situ daripada seluruh Malaysia lah. Dan ilmu itu memang ilmu itu memang saya Tu Haji tu nak ada tengok sampai gambar tu Haji, muka tu Haji yang handsome ni kan. Okey. Yalah, okey tu. Jadi pertanyaan doktor tadi mengenai hal tanah adat. Ceritanya memang panjang. Ya. Di Negeri Sembilan ni memang tanah adat itu memang ada. Kalau nak kenal sekarang ini, kalau tengok dalam Grant A4 tu, Grant berkomputer tu, ada perkataan tanah adat. Ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai customary law. Customary law. Jadi kalau ada catatan macam itu, artinya tanah itu adalah tertakluk kepada enactment pemegangan adat bab 215 ya. Undang-undang yang adat sekarang dipakai. Tanah adat pusaka atau tanah adat dulu? Tanah adat dulu ya. Secara umum tanah adat gitulah. Dan satu lagi ialah sebab dekat Negeri Sembilan ni dia enactment adatnya ada dua. Ya. Dan dua-dua ini berbeza. Satu itu enactment pemegangan adat bab 250 itu adalah khusus untuk adat pepatih ya. Ya. Kemudian yang keduanya ialah enactment pemegangan adat dalam braket tanah lingkungan tahun 1960. Ini adalah peraturan tanah adat untuk suku lingkungan. Adat lingkungan di Semenanti. Adat lingkungan, terutama di kawasan Seri Menanti dan sekitarnya lah. Ya. Ini adalah keturunan daripada orang-orang yang bersama-sama dengan yang di Pertuan Besar yang pertama dulu lah. Raja Melewar semasa nak menjadi raja di Negeri Sembilan. Okay. Jadi asal-usulnya tu memang panjang cerita kerana kebanyakan penduduk-penduduk di Negeri Sembilan ni secara majoriti adalah berasal daripada Sumatera Barat atau dulunya dipanggil Minangkabau lah. Jadi dia datang tu melalui sungai-sungai yang pada masa itu menjadi highway kepada penduduk di antara dua negeri itulah. Jadi kalau tradisi lah maksudnya. Kalau dekat Negeri Sembilan ni kalau nak masuk ke Negeri Sembilan tu kawasan yang ulu tu biasanya melalui Muar. Sungai Muar masuk sampailah ke Ulu Muar. Itu. Dan yang keduanya melalui Sungai Ligi. Jadi bila masuk sungai itu sampailah ke ujungnya. Dan mereka datang ini pada permulaannya tu sebab dia datang daripada kawasan tempat-tempat asal di Sumatera Barat. Jadi mereka memperkenalkan diri sebagai orang-orang daripada mana? Kalau orang tu datang daripada Tanah Datar, maknanya dia kata saya orang Tanah Datar. Daripada luar Tanah Datar. Daripada luar Tanah Datar. Kalau daripada orang Seri Melenggang, dia kata Seri Melenggang lah. Kalau Tiga Batu, dia kata Tiga Batu lah. Jadi semua tempat-tempat yang disebutkan itu ialah asalnya daripada Sumatera Barat. Kecuali satu, iaitu Biduanda. Biduanda ini adalah penduduk asal Negeri Sembilan. Kalau cerita-cerita dulu katanya daripada orang asli. Ya, betul, tapi betul. agaknya betul lah. Betul. Daripada orang asli. Dari mana-mana orang Negeri Sembilan yang kahwin dengan perempuan orang asli kat Sembilan tu, nama sukunya itu adalah suku Biduanda. Sebab itulah suku Biduanda ini mendapat tempat yang agak istimewa di Negeri Sembilan, memegang jawatan-jawatan penting seperti undang luar dan penghulu luar. Itu sajalah kedudukannya. Jadi mereka ni bila dah membuka hutan-hutan tu, masing-masing memperkenalkan dirilah kawasan-kawasan mereka ini. Ini adalah tanah suku, kepunyaan suku Tanah Datar, tanah suku Seri Melenggang, suku. Jadi tempat-tempat yang diusulkan tu dikenalkan sebagai tempat mereka datang. Tapi masa itu belum ada geran. Dan datuk-datuk lembaga lah yang menjaga tanah itu. Kerana dari segi kedudukan masyarakat tu, tiap-tiap satu suku, tribe itu, suku itu bukan 1/4 ya.
Ya. Makna suku tu bukan 1/4. Ialah tribe. Tu. Kalau Arab tribe tu maknanya ialah ethnic. Ethnic tu Minangkabau tapi dia bawah lagi suku tu. Ada suku tu bawah lagi lah. Oh, jadi tribe tu sebagai satu istilah tribe. TRIBE. S. Jadi suku. Itulah. Bawah tribe tu kita panggil perut Negeri Sembilan tu. Perut tu lagi bawah lebih pecahan-pecahan itulah. Cuma apabila British datang ke Negeri Sembilan mula campur tangan pada tahun 1874. Tahun 1880 pejabat tanah mula diwujudkan. Okey, itu dengar itu kenapa Grant timbul ya? Yes. Ya, okey, silakan Tuan Haji. Jadi British ini bila datang ke Negeri Sembilan atau semua secara umumnya bila datang ke Sembilan Tanah Melayu ni tujuannya dua. Untuk maintain laws and order. Okey. Untuk menjaga keamanan kerana pada masa itu negeri-negeri Melayu ni bergaduh dengan terutama kawasan-kawasan yang kerana banyak bijih timah lah. Bijih timah. Dan yang keduanya adalah untuk collect revenue. Untuk diangkat pulang. Untuk diambil hasil lah. Jadi untuk membolehkan dia ambil hasil tu, dia kena pungut cukai, grant. Jadi cukai tu diambil daripada tanah tu, dan tiap-tiap orang tu kena bagilah dia punya sijil pemilikan tanah tu. Daripada dulu amanah suku dan pecah-pecah. Ya, jadi bila kita tanya, bila pentadbir British tu tanya, tanah dekat Negeri Sembilan ni yang dah usahakan lama-lama ni nak daftarkan atas nama siapa? Oh gitu. Secara kebiasaannya di Negeri Sembilan ni, bila orang laki-laki kahwin dengan Negeri Sembilan tu biasanya dia akan duduk di rumah, menetap di rumah pihak perempuan. Menyemenduk laki-laki maknanya keluar daripada kawasan situlah. Jadi itu situasi pada masa itu. Datuk-datuk lembaga memberi nasihat, elok kalau sekiranya kalau kerajaan British nak keluarkan geran tu, letakkanlah nama perempuan dalam geran tanah itu. Jadi kalau dekat Kuala Pilah tu, geran yang untuk benda-benda itu dipanggil sebagai geran Melayu. Malay Geran kita panggil. Masih lagi disimpan secara elok di bilik kebal penjaga tanah Kuala Pilah tu. Saya kerja Kuala Pilah dulu memang saya puas keluar masuk dan saya cek buku-buku tu semua sekali lah. Masih ada disimpan dengan elok. Geran Melayu. Geran Melayu. Istilah tu pakai tak sampai ini? Sekarang ini sebagai simpanan lah, sebab Geran Melayu tu ada hak milik sambungan lepas itulah. Sila-sila lepas macam daerah di Rembau tu dipanggil sebagai Geran Lama. Dia ada sikit lain tapi bentuknya sama. Rembau dipanggil Geran Lama ataupun old title. Dia macam sadat tidak seresap nanti kan. Dia macam itulah, dia kedudukannya itulah. Jadi dalam geran tu kalau kita semak memang jelas ada nama pemilik perempuan ditulisnya, ada nama suku kepada perempuan itu dan dicatatkan dengan secara jelas nama datuk lembaga yang berhak setiap geran ada nama suku, ada nama suku pun sebut. Nama datuk lembaganya, gelarannya bukan nama lembaga, nama gelaran datuk lembaga tersebut. Contoh kalau dekat Kuala Pilah tu suku Tanah Data. Luwak Ulu Mua yang Dr. Samsudin ini lingkungan. Saya Luwak Ulu Mua Tanah Data. Gitu. Tapi ada dua tu. Tanah Data Luwak Ulu Mua tu ada dua. Datuk Perdana dia Datuk Lembaga, satu lagi Datuk Paduka Besar. Gitu. Jadi disebutlah nama perempuan lembaga Datuk Paduka Besar. Tempatnya dekat mana? Pada masa mula-mula tu sepadan-sepadan tu tak disebutkan dalam bentuk lot. Sepadan sana apa ni pokok ini pokok itu macam tu dulu macam itulah. Pinang. Ya betul. Macam tu kan. Yes, geran yang mula-mula macam itulah. Tapi bila jabatan ukur tu ditubuhkan, dah diukur bagi lot masing-masing itulah. Itu pada tahun 1880-an ke atas ya. Kemudian dalam keadaan itu kebiasaannya orang-orang ini Melayu ni dia kalau jual atau jual beli tanah tu daripada di kalangan masyarakat dia sajalah. Dia tak jual kepada orang lain dalam suku yang sama. Kalau misalnya nak jual beli, kalau nak beli kan macam itulah. Mesti dalam suku sama Ya. Tetapi apabila datangnya pemodal-pemodal daripada luar, misalnya masyarakat Cina tu, dia duduk di kawasan bandar macam Kuala Pilah tu, di kawasan-kawasan yang di pinggir bandar tu, tanah adat tu mendapat harga yang elok, cantik pasarannya.
Pemodal-pemodal British pula buka estate di kawasan luar bandar. Jadi kawasan-kawasan di antara pinggir bandar dengan kawasan estate tu, tepi-tepi dia tu memang mendapat harga yang baik lah. Kerana ada pembeli yang sanggup nak bayar dengan harga lebih. Pinggir bandar. Jadi masyarakat Melayu pada masa itu dalam dilema. Dia nak jual tu dah pergi kepada orang lain pula. Maknanya kepada orang bukan dalam suku. Kerana atas alasan tawaran harga yang tinggi tadilah. Dia buat macam tu. Jadi pentadbir British nampak kalau keadaan ni akan menjadi masalah pula, tanah-tanah yang punya Melayu akan hilang lah. Jadi masa itu Reserve Melayu belum ada lagi. Jadi mulai tahun 1909 tu dibuatlah enactment pemegangan adat, Customary Tenure Enactment. Tahun bila? 1909. Itu undang-undang tanah adat yang mula-mula diwujudkan lah. Di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan. Jadi kalau kemudian diberi peluang kepada semua masyarakat adat Negeri Sembilan tu, mana-mana tanah tu kalau nak selamat supaya tidak jatuh ke tangan orang yang luar bersuku, dia kena daftar lah. Jadi orang-orang pun berduyun-duyun datang lah pergi pijak tanah untuk dicap sebagai customary tadilah. Itu dia kedudukan. Jadi, itu. Kita stop dulu Tuan Haji. Kita cuba nak ada sikit, saya nak tanya kat ni tentang masih lagi tanah adat. Di sini tanah adat. Tanah adat dan tanah Reserve Melayu. Mana lebih besar? Mana lebih penting ataupun bertindih tidak? Dia tanah adat ni ialah permohonan ke pejabat tanah untuk didaftarkan melalui permohonan individu berkaitan lah. Dia pergi pejabat tanah secara sukarela dicap sebagai tanah adat dan dia kena faham. Kalau misalnya masuk tanah adat tu, syarat-syarat tu dia kena faham. Jadi orang-orang pada masa tu dia dah faham lah bahawa tanah adat tu mesti daftarkan atas nama perempuan. Besok kalau mati yang boleh dapat dibahagi, yang boleh mewaris pun perempuan juga. Dia orang tu faham. Dan dia mesti daripada suku mana, datuk lembaga kena datang dan confirmkan, sahkan ia betul anak buah dia. Barulah kita boleh cap. Maknanya kita bukan paksa ni ya. Secara sukarela dia orang datang. Bukan kita paksa. Pengalaman Tuan Haji, lagi bila nak bagi tanah ni, masih lagi soalan satu ni. Ni pertanyaan dia pada saya. Kita museum ni bukanlah penyelesaian masalah adat. Tanah ni mesti pada adik perempuan atau akak perempuan ni yang lebih tua? Ikut pengalaman. Ikut pengalaman sebenarnya dia tak semestinya gitu. Cuma yang kata adik perempuan tu macam contoh dekat Rembau. Itu cuma kebiasaan. Kalau tanah adat tu biasanya diletakkan atas nama adik perempuan yang bungsu sekali. Itu cuma amalan yang biasa, tapi bukan undang-undang. Tapi undang-undang yang tertulis dalam enactment pemegang adat tu mesti diberikan kepada perempuan dalam suku yang sama dengan tanah itu. Dia punya syaratnya gitulah. Jadi kalau dalam kes yang perempuan pemilik yang didaftarkan tu atas nama Aminah, siapa yang berhak kalau dia meninggal? Anak-anak Aminah yang perempuan. Kalau tak ada, adik-beradik perempuan Aminah yang perempuan. Dia macam tu. Kalau tidak ada, anak-anak saudara dan ada susunan dia lah. Tapi masih dalam suku yang sama kan? Masih dalam suku yang sama. Dia tak boleh keluar dari suku itu. Terima kasih. Saya nak jawab tentang Reserve Melayu tadi. Teruskan. Tentang Reserve Melayu itu mula diadakan undang-undang pada tahun 1913. Tujuannya pun sama untuk kontrol pada pemilikan orang Melayu supaya tidak jatuh kepada tangan bukan Melayu. Tapi itu dalam bentuk penguartaan. Maknanya satu kawasan itu dikenal pasti kawasan Melayu. Jadi kerajaan wartakan dalam kerajaan lagi ini adalah area dalam kawasan Reserve Melayu. Jadi mana-mana tanah yang masuk dalam area itu akan dicap sebagai tanah Reserve Melayu. Sama ada suka tak suka, dia kena. Itulah. Kecuali kalau dalam tanah kawasan Reserve Melayu itu ada pemilik yang bukan Melayu. Cina. Katakan itu. Kita tidak cap lah. Kerana itu dipanggil sebagai non-Malay holding in Malay reservation area namanya. Jelas ya? Jelas semua. Jadi kita tidak ambil hak yang itu, kecuali orang Cina tadi jual kepada Melayu, baru kita cap tanah itu sebagai tanah Reserve Melayu. Ada soalan sikit ni Tuan Haji, tentang Reserve Melayu lagi ni. Tanah adat tu Reserve Melayu atau otomatik? Kebanyakannya tanah adat adalah dalam kawasan tanah Reserve Melayu. Lebih luas
tanah reserve Melayu daripada tanah adat. Dan untuk makluman dokter dan yang lain tu, kalau Negeri Sembilan tu luasnya lebih kurang sekarang ini berapa ribu ekar? 600,000 berapa? Tanah adat cuma 2,1% sahaja luasnya. Lebih kurang dalam geran tu 34,000 lebih geran tanah tu. Dan data mengenai geran-geran tu memang ada dalam Ya. dalam Ada buku. soalan tentang geran nanti tu. Okey, terusnya Tuan Haji. Kedudukan tanah adat di Negeri Sembilan. Ya. Ini berkaitan dengan jumlah tadi kan. Jumlah mengikut daerah luak. Pasal apakah tanah adat ni nak kira ikut daerah atau ikut luak? Dia Pandangan. dia dua-dua ya. Ya. Negeri Sembilan ni kalau ikut pentadbiran yang British buat tu adalah terdiri daripada 8 daerah, 7 daerah. Kalau termasuk daerah kecil Gemas tu 8 semua sekali lah. Iaitu daerah Seremban, daerah Jelebu, daerah Rembau, daerah Kuala Pilah, daerah Tampin, Jempol. daerah Jempol dan daerah kecil Gemas. Berapa tu? 7 ke 8? Itulah daerah lah. Okey. Tapi dari segi luak tu, dia sekarang ini yang up to date ada 13 luak sebenarnya ya. Ya. Saya sebutkan kat sini ya. Ya, ya. Luak yang besar tu ialah luak Sungai Ujung, Ya. luak Jelebu, luak Rembau, Bau. Johor. luak Johor, Wilayah luak Tampin. luak Wilayah- Tampin tu adalah luak di bawah wilayah adat Tengku Besar Tampin. Wilayah Tengku Tampin. Penghulu luak Gemenceh, penghulu Pusaka Air Kuning, dan ada 5 luak tanah mengandung dekat Kuala Pilah tu. Ya, ya. Yang paling besar tu luak Ulu Muar, Ya. luak Jempol, Ya. luak Teraci, Inas. luak Gunung Pasir, Ya. Pak Inas. luak Inas. Ya. Oh, jadi jumlah tu semua sekali ada 13 luak tu. Ya. Satu lagi tu di daerah kecil Gemas tu yang Pasir Besar tu. Ya, ya. Itu pun luak juga tapi jawatan adat itu tak berapa sangatlah di Dari segi luak-luak ni di peringkat pihak museum dia dah merujuk pada pihak Yang Tak Mulia dan Penghulu. Memang kita dah selaraskan lah Yes. dia punya ketepatan info tertentu. Itu nanti boleh rujuk pada museum nanti. Okey Tuan Haji, ini ada persoalan kita yang lama-lama dulu. Dia selalu tanya pada tak tahu sumber tu macam mana kita desain masalah ni. Nak tu keluasan tanah suku. Yang dulu kan apa kaedah dia kita nak tahu dalam suku tu berapa luas dia, apa kaedah dia. Macam suku Tanah Datar dalam luak Lumua agak berapa, ada tak cara nak selesai ni? Yang itu memang susah nak ditentukan berapa keluasan tiap-tiap suku dalam tiap-tiap luak tu. Katakan suku Tanah Datar di luak Ulumua. Berapa keluasan tanah adat kepunyaan suku luak Ulumua tu? Memang kita tak boleh tentukan. Secara umum kita boleh tentukan jumlah hak milik dan jumlah keluasan tanah adat itu pada tiap-tiap daerah. Kerana benda itu ada dalam rekod di pejabat tanah lah. Tapi untuk tiap-tiap luak tu tak ada. Dan masalah sekarang ini ialah bila sistem pentadbiran tanah itu ditukarkan daripada manual kepada komputer. Jadi geran yang dulu tu kan geran panjang macam tu kan. Dalam geran tu memang ditulis perkataan Datuk Paduka Besar, lepas tu suku Tanah Datar, lepas tu ada nama pemilik tu. Tapi bila dimasukkan convert kepada pendaftaran tanah berkomputer yang luas geran tu dalam bentuk A4 luasnya A4 tu, perkataan Datuk Lembaga tu tak ada. Tak ada ya. Perkataan nama suku tu tak ada. Yang ada perkataan tanah adat saja. Jadi pada masa dulu sebenarnya ikut cerita tahu masa saya pun masih lagi di kerja dekat Negeri Sembilan. Jadi sistem tanah berkomputer ni sebenarnya projek yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan. Peruntukan dibuat oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi sistem analis tu bila nak masuk ke Negeri Sembilan kita dah bagi briefing dah. Dia automatik tu dah keluar dia. Yalah, jadi kita dah bagi briefing patutnya kalau Negeri Sembilan ni bentuknya ini, sistemnya macam ini. Tapi oleh sebab itu memerlukan peruntukan tambahan. Tak apa Tuan Haji. Jadi itu yang tu tak jadi macam itulah. Berkaitan dengan Tuan Haji punya respon ni tentang geran tanah. Dulu ada suku.
nama suku Ya. dan ada gelar Datuk Lembaga. Yes. Jadi Kajian Negeri pada tahun ini telah memulakan langkah Ya, sebenarnya ya. mengembalikan balik setiap geran tanah adat tu ada nama suku dan ada gelar lembaga dia. InsyaAllah mungkin dimulakan oleh Pejabat Tanah Adat dan Kopilah dulu. Yes. Dan ada peruntukan sebanyak banyak jugalah saya tak tapi dalam 1,000 untuk membuat kajian ni seterusnya membuat satu sistem. Yes, Alhamdulillah. Dan kesannya tu yang Tuan cakap lah. Pentingnya geran tanah ni ada suku, ada nama Datuk Lembaga. Yes. Ya. Tuan Haji, kita ada beberapa soalan ni. Soalan dah banyak sangat ni. Dia pun dah banyak sangat. Jadi sebelum Tuan Haji terlalu stres nanti, fokus sangat. Kita ni ada, kalau ada anak angkat perempuan, ada cara ke untuk wariskan tanah adat itu pada anak angkat? Ini apakah Tuan Haji jawab ataupun orang adat yang jawab? Atau saya boleh jawab tu berdasarkan pada pengalaman saya. Okey. Bila ada kes macam itu, terutama masa kerja dekat Kuala Pilah tu ya. Bukan kebanyakannya. Kebiasaannya orang perempuan Negeri Sembilan ni dia ambil anak angkat tu kalau sekiranya dia tidak mempunyai anak sebenar. Soalan pada siapa tadi? Oh gitu. Tolong tuliskan siapa soalan ni. Jadi dia ambil lah anak angkat. Ya. Anak angkat itu boleh diambil daripada daripada anak-anak saudara yang sukunya sama dengan dia. Betul. Tu. Yang keduanya daripada luar suku ataupun daripada orang lain, bangsa lain. Orang India masih kecil-kecil dulu kan ramai. Orang Cina. Dulu kan banyak dibagi anak pada orang Melayu suruh tapi jadi anak angkat. Tapi Patih ni bila ambil anak angkat kan dikodinkan, tapi ada beberapa kategori tak boleh waris suku. Ada wariskan suku dulu saja. Tak boleh wariskan adat tanah maksudnya. Boleh waris suku, mungkin hanya sejarah masuk suku tak layak untuk tanah. Betul tak Tuan Haji? Bukan memang betul tapi tidak semua anak angkat tu boleh dapat tanah kepunyaan mak dia. Okay, anak angkat yang boleh dapat tanah adat kepunyaan mak dia tu apabila dia dikadimkan dalam suku tersebut. Ada upacara tertentu. Ada kadim dia dua jenis kan kadim dia kan. Ada yang kadim, ada yang kadim benar. Dengan kadim pinang sebatang. Ya betul. Jadi jenis kadim yang penuh tadi tu memang boleh mewarisi tanah adat lah. Okey. Dan boleh mendapatkan tanah adat. Tuan Haji silakan kita minum tu je. Okey, terima kasih. Saya nampak di atas jemputan. Banyak soalan ni. Saya tengok dulu pada pihak kru sedang bagi soalan tu, boleh ke tanah adat yang diambil oleh kerajaan diganti semula oleh kerajaan? Itu daripada Pengeluar Teraci. Jadi macam pandangan Tuan Haji? Bolehkah tanah adat yang diganti semula? Ya. Maksud dia bila buat pengambilan harus diganti. Okey, right. Ataupun sebelum ni mungkin bagi duit. Okey, sebab untuk menjadikan tanah adat ni dia bukannya diwartakan kawasan. Dia melalui permohonan daripada individu. Jadi kalau sekiranya tuan punya tanah itu, kerajaan dah ambil balik tanah, bukan tanggungjawab kerajaan untuk menggantikan sebagai tanah adat. Individu dalam kawasan itu boleh memohon ke pejabat tanah untuk tanah yang ini didaftarkan sebagai tanah adat. Itu adalah poinnya. Poinnya gitulah sebenarnya. Ulang balik Tuan Haji. Ya. Kalau individu mohon ke pejabat tanah untuk didaftarkan tanah yang bukan adat tadi supaya jadi tanah itu bolehlah. Jadi bolehlah bertambah. Cuma permohonan itu sekarang tidak banyak. Saya kerja Kuala Pilah dulu tahun 1986, tahun 1990 hanya 6 saja permohonan yang untuk dicap sebagai tanah adat. Daripada 6 tu saya ingat dalam 4 ke berapa yang lulus kerana 2 orang tu ada bantahan daripada anak laki-laki dia tak setuju. Jadi mana yang ada bantahan tu tak boleh kita luluskan. Tapi yang lulus tu kita cap lah sebagai customer land. Ini tak sedar tadi. Dah lebih setengah jam. Okey, kita balik pada soalan yang dasar balik. Nanti yang soalan pada penerangan FB Museum tu kita akan keluar lagi 2 lagi. Itu tentang undang-undang berkaitan tanah adat. Urusan berkaitan tanah adat. Tuan Haji terangkan? Dia urusan tanah adat ni peraturan-peraturannya dikawal oleh 3 undang-undang. Pertama, enactment pemegangan tanah adat. Peruntukannya ada. Yang kedua, oleh sebab kebanyakan tanah adat itu tanah reserve Melayu, maka dia dikawal juga oleh enactment reserve Melayu Negeri Sembilan.
Dan yang ketiga yang penghabisan ialah Kanun Tanah Negara 1965. Jadi tiga-tiga undang-undang ni terpakai kepada sebidang tanah yang berkaitan dengan tanah adat. Tapi kalau sekiranya ada contradiction antara tiga undang-undang tadi, yang paling pakai adalah enactment pembangkangan adat. Itu mengatasi. Yang kedua baru enactment Resort Melayu. Dan yang ketiga adalah Kanun Tanah Negara. Macam itulah. Kalau disebutkan secara jelas dalam undang-undang tu, kemudian ada contradiction antara tiga-tiga itu. Jadi enactment tanah adat tu lebih utamalah. Tu rujuk pada yang ketiga. Ya, yang ketiga. Jadi Kanun Tanah Negara tu dia lain sebab peruntukan dalam Kanun Tanah Negara tu ada satu clause. Mana-mana undang-undang yang terdahulu yang dibuat tu adalah mengatasi daripada Kanun Tanah Negara. Dia kata gitu. Dia ada peruntukan itulah. Okey Tuan Haji, berkaitan dengan Tuan Haji punya pengalaman ya, dan mungkin Tuan Haji ada ya, berdasarkan tahu dan tengok pandai dah buat ya. Tuan Haji mengkaji, belajar ya. Kemudian tahu pandai ni pula bila berkhidmat di ini sebenarnya. Menghadapi pula krisis-krisis, kurang menyelesaikan setiap luar tu atau daerah lain pula dia punya cabaran dia kan. Jadi saya tengok Tuan Haji banyak menghasilkan makalah, buku-buku banyak memberi ceramah, taklimat dalam beberapa program Jadi kurang di Pet Museum juga kita ada buku-buku background adat batik. Tapi tanah daripada kita tahu pekerja tanah ni ramai antara Dr. Nazan Harun kenal orang itu. Kenal kan. Kemudian Tuan Haji sebagai penjawat kan. Jadi Tuan Haji telah transisikan ilmu ni dalam bentuk ceramah dan jurnal serta makalah-makalah seminar. Ada tak cadangan Tuan Haji perkara ni perlu dikemas kini balik dan seterusnya dijadikan sebuah buku dan Pihak Museum mengalulah pasal ni untuk Negeri Sembilan khususnya adat batik itu sendiri. Dan cara umum balik mungkin pekaji nak rujuk besok ada tempat dia. Jadi pandang Tuan Haji macam mana? Sambil saya minta pandangan sambil saya meminta juga tu untuk ke museum buku-buku. Jadi sebenarnya memang ada beberapa artikel-artikel yang pernah saya buat semasa saya diminta untuk memberi ceramah berkaitan tentang tanah-tanah adat tu ya. Macam contoh-contoh yang boleh tunjukkan. Santai tu je. Ini adalah seminar yang pernah saya buat dalam seminar tertutup pemantapan nilai Islam dalam sistem adat berbatih. Dan tajuknya ialah Tanah Adat Negeri Sembilan, Permasalahan dan Cabaran. Saya bentangkan pada 24-25 November tahun 1997. Inilah yang saya baca dan saya kaji dan tebal jugalah, ada dalam dekat 30 muka surat adalah tu. Jadi saya simpan benda ni kerana memang saya sendiri suka menyimpan bentuk artikelnya ni. Dan pula kita terbitkan nanti di saya sebab Dr. Samsudin tak kerana itu. Saya sebenarnya nak kumpulkan up to date, kemudian saya nak bagi pihak museum dan dia boleh jilid lah. Ini satu ya. Dan yang kedua ialah kertas kerja Simposium Pembangunan Tanah Terbiar Peringkat Negeri Sembilan yang pernah dibuat pada 30 bulan Mac tahun 2010 ini pun ada. Dan banyak lagi tiap-tiap daerah tu memang saya pernah datang dan bagi ceramah ya. Yang ini adalah satu kertas kerja Seminar dan Dialog Harta Pusaka Daerah Rembau Yang ini saya tulis mengenai jawatan-jawatan adat di luar Rembau ni secara detail lah. Tiap-tiap satu sukunya apa, siapa datuk lembaga, dia punya besar waris apa, dia punya datuk lembaga, bawa datuk lembaga tu apa? Datuk lembaga buapak siap semua sekali. Yang saya ambil daripada tulisan pentadbir British tahun bila tu. Bukunya pun ada. Ini. Sejarah perkembangan adat Rembau ni ditulis oleh British tapi sekarang ni ditulis dalam bentuk Jawi. Jadi masa saya ambil buku ni saya tunjuk pada sebagian besar dia kata tak boleh baca Jawi sekarang. Jadi perlu ada terjemahan. Tapi pihak museum bagi tahu saya ada seorang ustaz kata nak terjemahkan buku ini. Luar Rembau melalui Balai Undang Rembau. Jadi itu memang baguslah satu benda yang ini dekat undang luar Rembau ada simpan ni buku ni. Dan memang cadang pihak museum. Saya ambil daripada perpustakaan Negeri Sembilan dan saya photostat dari luar Rembau
Itu dia punya betul-betul. Kata Haji, kita stop dulu bahagian tu. Sila tu Haji kan minum tu Haji. Ya. Okay, terima kasih. Dia berceramah ni, bercakap ni depan kamera lebih letih pada berceramah biasa ya. Mencakup sawah sebenarnya. Ya ke? Oh, tak balik nanti terus gelap. Semua dalam keadaan hati, minda, fokus. Ya. Jadi siapa pun pernah berceramah dia akan mengambil pengalaman tu. Ya. Jadi saya nak satu ada soalan tu Haji tentang ni biasa dan akan berterusan perkara ni kalau tak dapat pandangan tak pati kita beri input kan tentang ekonomi dalam pati khususnya pengurusan tanah adat. Ya. Ya, macam di Teraci saya dengar luar Teraci telah memutuskan supaya sawah tetap jadi sawah. Okey. Kita tengok juga ada sawah dah jadi keluar sawit. Hilang eriti adat tu ya. Kalau kita pergi Minangkabau, sawah tetap sawah. Tapi saya nak tanya, boleh tak tanah adat ni disewa, dipajak atau diusahakan apa kaedah-kaedah dia supaya benda tu tidak melanggar adat ataupun apa Datuk Lembaga terasa apa dilibatkan dalam pembangunan bersama. Silakan bagi pandangan tadi. Tanah adat yang sekarang ini yang betul lah seperti kata doktor cakap tu, di Rembau pun banyak. Dahulunya sawah. Tetapi oleh sebab nak kekalkan sawah itu tak boleh kerana dia punya sistem pengairan tu dah tak dapat lagi nak dibuat. Jadi sawah ni biasanya ada sistem pengairan tapi kawasan-kawasan tu kadang-kadang dah kering sebab sungai itu dalam ya, didalamkan jadi susah. Jadi sebab itulah supaya dia tidak terbiar itu ditanam dengan kelapa sawit. Ya. Betul ya? Betul. Ada yang tanaman getah. Tanah adat memang ada tanaman getah tak masalah. Jadi syarat tanaman tu boleh tukar tapi perkataan customary land tu kekal lah, dia tak boleh dibatalkan. Cuma penggunaan saja. Penggunaan tu boleh diubah mengikut kanun tanah negara, tak ada masalah. Cuma sifat adat tu mungkin tak tahulah hilang ke tak hilang, tak hilang pada saya. Kerana kekal tanah itu sebagai tanah adat. Tapi kalau nak usahakan tanah adat ni untuk katakan kita ramai usahawan ya, nak sewa tanah adat, tanah adat tu macam mana? Dari segi sewa tu, kalau sewa bebas daftaran tu biasanya dia tidak lebih 3 tahun dan sentiasa di-renew. Itu tak payah daftar dalam geran. Tapi kalau disewa lebih 3 tahun secara berterusan, itu dipanggil pajakan. Pajakan tu kena daftar dalam geran. Orang yang boleh didaftarkan dalam pejakan tu kalau tanah adat tu memang kalau bukan suku tak boleh. Kalau badan-badan yang badan-badan ni maknanya bukan orang perorangan tu boleh tapi dengan syarat kena mohon didaftarkan dalam jadual enactment pembangunan adat tu lah. Mana-mana benda dia tu boleh pegang. Contohnya macam Felkra Risda tu, dia register tu kerana ada permohonan dibuat tu. Jadi kena dia layak cop dalam geran tu pajak disebut. Ya. Contohnya ya. Tanah adat di kawasan yang ada potensi untuk dibuat rumah, kawasan pinggir-pinggir jalan raya tu. Yang punya perempuan dia kerja dengan kerajaan, dia nak buat rumah, dia tak ada duit, dia minta mohon pinjaman kerajaan. Jadi pinjaman kerajaan tu ialah bagian pinjaman kerajaan lah. Sekarang ni apa? Lembaga apa sekarang ni? Perumahan dia. Tak apalah. Kalau dulu bagian pinjaman di bawah GPA tu. Jadi dia itu kena mohon supaya nama dia tu boleh daftarkan sebagai pemegang pajakan. Pemegang gadaian. Begitu juga bank-bank pun boleh juga. Tapi bank-bank tu semua kena mohon lah kepada Kerajaan Negeri Sembilan dan kita Exco akan luluskan lah. Betul-betul. Ada jadual yang boleh dipegang tu lah. Tapi kalau sekiranya di luar daripada itu, dia buat dalam perjanjian. Itu di bawah kontrak, undang-undang kontrak tu banyak pengusaha-pengusaha daripada Melaka yang pergi ke Negeri Sembilan tanam sayur semua sekali tu. Dia sewa tu. Sewa itu tak daftar. Dia cuma gunakan surat perjanjian. Kalau ikut undang-undang sebenarnya tak boleh. Tapi perjanjian tu tuan punya tanah dengan dia. Jadi kita pun tak boleh nak kontrol kan. Saya pun dah boleh pening dengan tu. Jadi yang itu tak boleh, kita tak boleh kontrol. Pejak tanah pun tak boleh kontrol kerana benda tu dibuat dalam bentuk undang-undang kontrak. Tak didaftarkan dalam geran. Itu jadi dia cuma terima sewa, dia bayarannya berapa tu terpulanglah di antara dua pihak yang membuat surat perjanjian tu. Ini tadi ada soalan daripada apa? Teaser kita video ni. Saya bacakan, minta Tuan Haji ulas video tadi sebab soalan banyak rujuk pada video. Orang lelaki usaha asli boleh jual tak?
Dia dalam kes yang tadi itu sebenarnya kalau orang lelaki itu dia memang baik dengan adik-beradik perempuan itu tak ada masalah. Sebab usaha untuk menanam dan mengambil hasil tu orang lelaki-lelaki boleh. Tapi dengan syarat adalah perbincangan yang baik dengan pihak perempuan. Gitulah kedudukannya. Yang dia tu dia usaha sendiri. Tup-tup yang perempuan tu datang patutnya dia bagi tahulah. Saya ni tak ada kerja. Masa Covid ni menganggur. Jadi saya nak tanamlah pokok apa, pokok ini. Boleh tak? Jadi adik-beradik perempuan kata, okey bang, tak ada no problem, je tanamlah usaha tu. Tapi kalau dia nak minta nama daftar dalam geran memang tak boleh. Kerana jelas dalam undang-undang tanah adat tu yang boleh daftarkan namanya itu ialah perempuan. Tapi kalau dia berusaha di atas tanah lain, contohnya tanah pinggir yang tak dicap tu dia boleh, tak ada masalah. Nak memiliki pun boleh. Tanah adat kan. Jadi anggapan orang ni, orang laki-laki tak boleh memiliki tanah kat Negeri Sembilan. Salah. Hanya tanah adat yang luasnya 2.1% saja tu yang tak boleh. Tanah lain boleh. Orang laki-laki tu kalau nak buka hutan pun boleh. Nak mohon tanah pinggir pun boleh. Nak pergi tanah felda pun boleh. Dia ada nama dalam geran, tak ada masalah. Lebih luas daripada yang dia usahakan tadi pun boleh juga. Jadi pun kita pun, saya pun pernah dengar kan, kalau kita menyondor kat Negeri Sembilan kan, ataupun kita sebagai orang lelaki menyondor, tanah rumah pula banyak durian. Bila durian tu jangan jual lu, pelawar adik-beradik sebelah perempuan tu dulu kan. Ya, betul. Macam itulah. Tanah tu tanah milik bersama. Tapi dinamakan atas perempuan tu. Okey tu Haji. Satu lagi ya. Saya sebenarnya sekarang ni walaupun dah pension ni, tanah asal orang rumah tu memang banyak geran-geran tu. Tiap-tiap tahun tu saya yang bayar cukai. Tapi saya minta balik lah daripada dia punya adik-beradik dia. Ini sekian banyak kau punya cukai, sekian banyak ini. Tapi hasilnya tu ada ditanam getah oleh pihak Felkra, kelapa sawit. Hasil tu dia dapat lah. Kita tak ada apa-apa. Kalau dia nak bagi, tak bagi pun tak apalah. Tapi urusan tu memang saya buat kerana saya biasa dengan hal-hal tanah tu. Tiap-tiap tahun memang tak pernah habis saya bayar cukai. Betul. Ada tak kes tu berlaku dengan rumah pula tentang penyiasan tanah rumah. Jadi senang. Macam mana tu soalannya? Maksud dia, Tuan Haji kan bahagian tanah adat. Tapi betul, rumah lah orang adat parti. Jadi Tuan Haji bolehlah praktikan macam mana supaya tanah tu hasilnya jadi harmonis tu lah dia. Ya, memang. Dia biasanya hasil-hasil itu memang masuk dalam akaun masing-masing. Tiap-tiap tahun tu dia buat kenduri lah. Kenduri arwah untuk orang-orang tua. Misalnya kita dah sama-sama lah. Jadi ni salah berbeza Pengluat Teraci ni satu lagi. Terima kasih yang boleh Pengluat. Tanah Pusaka Adat boleh ke buat pinjaman perumahan dan rumah mesra rakyat? Boleh. Tahu dia dah jawab tadi kan? Ya, saya dah jawab soalan tadi tu. Cuba apa? Cuma bahagian pinjaman yang membiayai itu kena mohon ke Pejabat Tanah dan Galian untuk didaftarkan sebagai pemegang pajakan. Bahagian pinjaman perumahan memang dah sedia didaftarkan, tak ada masalah. Ikut undang-undang dululah. Yang kemas kini itu saya tak pasti lagi. Bagi pinjaman dia faham tentang mana bagi pinjaman nama dia didaftarkan sebagai pemegang gadaian. Boleh. Okay. Ada lagi? Dan untuk makluman doktor ya. Silakan. Ada satu tanah adat di Kampung Senaling ya. Saya kalau dalam ceramah saya bagi tahu, katanya tanah adat tu tak boleh buat maju. Boleh. Dia ni pemiliknya adalah orang Seri Lemak Pahang lingkungan. Gitu. Di convert tanah itu daripada agriculture kepada perusahaan buat minyak, petrol station. Boleh. Sekarang ni stesen minyak tu, petrol station masih on lagi. Tanah itu tanah adat sebenarnya. Dan bahagian belakang tu di-convert daripada agriculture kepada rumah. Tu dia boleh buat. Boleh. Jadi kata orang tak boleh, sebenarnya boleh. Yang pentingnya dia tak buat macam tu. Itulah keadaannya. Ada soalan lagi ni. Cuma Tuan Haji perlu jawab atau tidak, itu saya Tuan Haji. Apakah maksud penghuni sepanjang hayat? Okey. Penghuni sepanjang hayat nah. Dalam undang-undang enactment pemegang adat tu, ini adalah untuk adat perpatih ya, tidak masuk adat lingkungan ya, sebab saya nak supaya jelas. Jadi dalam adat perpatih ni orang laki-laki memang totally tak boleh didaftarkan dalam geran sebagai pemilik, pemunya di atas tanah itu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, pihak lelaki boleh didaftarkan sebagai penghuni sepanjang hayat ataupun life occupant di atas tanah itu. Keadaannya adalah pertama, apabila seorang pemilik, contoh Minah itu meninggal, Minah itu tidak mempunyai anak perempuan. Yang ada cuma anak laki-laki saja. Jadi harta itu akan jatuh kepada adik-beradik Minah.
ataupun anak kepada adik-beradik minah. Kalau sekiranya adik-beradik itu meninggal, anak dia pula. Sebagai pemilik, anak adik-beradik minah yang pertama itu daftarkan. Tapi dalam masa yang sama, untuk menjaga keselamatan anak minah yang laki-laki itu, jadi anak minah yang laki-laki boleh didaftarkan sebagai penghuni sepanjang hayat. Sebagai penghuni sepanjang hayat, dia boleh duduk, buat rumah dekat situ, dan dia boleh kerjakan tanah itu, dia boleh makan hasil. Tapi bila dia meninggal, isteri dan anak dia tak boleh tuntut lah. Dia kena keluar sebab isteri dan anak dia tu dah lain suku. Lain dia punya tribe dia tu. Jadi tak boleh lah. Jadi kena pulangkan balik kepada sepupu-sepupu dia yang perempuan tadi lah. Itu dia punya kedudukannya. Yang kedua, penghuni sepanjang itu boleh berlaku kalau sekiranya pemilik minah tadi tak kahwin. Dia ada adik-beradik perempuan, tak ada. Adik-beradik laki-laki sahaja yang ada. Jadi adik-beradik laki-laki itu boleh daftarkan sebagai penghuni sepanjang hayat. Tetapi tanah itu, pemiliknya itu ialah adik-beradik kepada mak dia yang perempuan. Dia akan bagi katanya itulah. Dia yang itu tu. Menarik Tuan Haji, soalan itu dia punya dua sajalah keadaan yang boleh didaftarkan. Nampak dia seri kedua kena buat lagi lepas ni kan. Tapi dengan tambahan-tambahan soalan yang akan datang. Tapi tanah adat lingkungan lainnya, tanah adat lingkungan yang saya sebutkan tadi, orang lelaki dan orang perempuan boleh didaftarkan sebagai pemilik mewarisi harta mak bapak dia. Itu sesuatu lagi daripada jamaah Datuk Adat Lingkungan. Ya gitu. Jadi tetapi lelaki yang didaftarkan nama dalam geran itu tadi sebagai pemilik tanah adat lingkungan, bila dia meninggal, pemilik laki-laki itu tidak jatuh kepada isteri dan juga anak-anak dia. Kerana isteri dan anak dia itu daripada suku lain. Dia akan balik semula kepada adik-beradik dia yang perempuan, yang sama suku tadilah. Itu bezanya dengan lingkungan dengan adat upaten ya. Okey, ini ada soalan lagi ni. Kalau boleh saya nak tahu siapa beri soalan supaya rasa syok lah dia kan. Apakah anak tidak sah taraf boleh mewarisi tanah pusaka ibunya? Pertama, apakah anak tidak sah taraf? Pertama, anak tidak saraf ni apa definisi dia kan? Boleh mewarisi tanah pusaka ibunya. Anak tidak sah taraf tidak boleh. Apakah anak boleh? Tidak sah taraf? Ya. Boleh. Yang tak boleh ini faraid ni sebenarnya soalan ni. Ya. Ini berkaitan dengan pewarisan tanah yang berkaitan faraid ya. Ya. Anak tidak sah taraf maknanya tidak jelas. Dia boleh mewarisi harta pusaka ibunya, tapi dia tak boleh mewarisi harta pusaka bapa dia. Itu dia punya keadaan gitulah. Tapi bukan berkaitan tanah adat lagi. Yang ini tidak sangat berkaitan dengan tanah adat. Itu adalah pembahagian ikut faraid sebenarnya. Ya, Tuan Haji. Contoh ya, saya bagi contoh ya. Saya yang pernah berlaku lah. Ini macam saya pernah dengar. Ada soalan lain ke? Banyak soalan banyak. Sesi kedua akan dibuat lepas ni lagi ni. Apakah anak luar nikah? Ya, minta maaf ya. Ini samalah dengan anak tak sah taraf tadi tu. Soalan sama lebih kurang. Jadi anak luar nikah dengan anak tak sah taraf ni, kalau dibuktikan keadaannya begitu, memang dia tak boleh mewarisi harta pusaka faraid bapa dia. Tetapi dia boleh mewarisi harta pusaka faraid mak dia. Sebab dia jelas keluar daripada perut mak dia. Tapi laki-laki itu entah senapang siapa yang dipakai kita tak tahu. Sebab itu tak boleh. Minta maaf. Saya gurau. Saya minta gurau ni ya. Itu keadaan gitu. Jadi kita tak jelas siapa bapaknya sebenarnya. Tapi daripada mak itu jelas kerana dia keluar daripada perut ibunya. Sebab itu dia boleh dapat harta. Okey tu kita stop sekejap dah patih ni ya. Pasal ada persoalan yang timbul ya. Tuan Haji Sulaiman bin Kadimi kan. Tadi sebut daripada darah Jawa kan. Jadi Tuan Haji ni buat kajian tanah adat ni atas arahan ke atas dinas gitu. Jadi macam mana kajian adat ni jadi macam mana pula boleh orang Jawa boleh bagi hal mengenai adat upaten campur tangan pula dalam adat upaten. Jadi itu. Tapi iyalah ini cerita pengalaman untuk makluman doktor dan juga yang lain. Saya daripada Kuala Lumpur, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Tinggalan Kuala Lumpur dipindahkan ke Pejabat Tanah Kuala Pilah. Masa itu bos saya namanya Allahyarham Haji Kamar Zaman bin Haji Habib. Dia orang Negeri Sembilan tapi dia duduk menetap dekat Pahang. Dia kata, "Aku nak hantar kau Negeri Sembilan, Beriman." Kenapa? Kau punya orang rumah kan orang Negeri Sembilan, kau belajarlah tentang adat tu kat Negeri Sembilan tu. Jadi saya sendiri pun masa kat universiti tu cuma tahu sikit-sikit dah. Kadang-kadang saya tanya dengan orang Negeri Sembilan yang sama-sama belajar perempuan tu.
Ini besok kalau kahwin ke-9, habislah itu kalau keluar selesai pinggang ke? Betul ke? Semua orang perempuan saya tanya, semua jawab, saya tak tahu, tak pasti itu. Saya tak nak campur lah tu. Dia kata itulah. Jadi saya tertanya-tanya, kenapa pula dia orang Islam pun tak tahu? Bila sampai ke Kuala Pilah tu, saya ditugaskan untuk menyelesaikan kes-kes harta pusaka adat. Jadi Datuk Lembaga yang duduk sebelah saya itu, saya lupa namanya. Tuan boleh buat ke benda macam ni? Tuan orang jauh daripada Batu Pahat ni, boleh buat ke? Dia kata gitulah. Itu sebenarnya satu challenging sebenarnya. Jadi saya baca, saya tanya orang yang tahu dan saya buat tu lah. 6 bulan saya kerja dekat Kuala Pilah tu, saya dikedaki oleh pegawai daerah masa itu untuk buat paper dan saya kena bentangkan paper itu di hadapan semua ketua-ketua adat dekat Kuala Pilah, ada dekat 80 semua sekali. Saya banyak baca buku, saya buat paper dan saya bentangkan dalam paper itu bersama dengan Allahyarham dan Sri Samad Idris. Jadi selepas saya bincangkan itu, kata Datuk Lembaga, betul lah tu, dia kata gitu. Jadi apa yang saya kata itu betul. Selepas daripada saya bentang kata itu, semua Datuk Lembaga percayalah. Oh, betul lah tu. Sondang dan punya kojok masa tu. Gitu keadaan gitulah. Dan sebab itu selanjutnya lah saya terus. Yang ni biasa bacakan, jangan Tu Haji bacakan nama tak sebut Macam mana tanah adat dan pusaka dah bagi pada anak angkat semuanya yang ada nama mak angkatnya. Sebut tak sebut ya. Macam mana? Macam mana tanah adat dan pusaka dah bagi pada anak angkat semuanya yang ada nama mak angkatnya. Yang ada semua sekali dibagi pada anak angkat tu. Ya. Maknanya tanah itu akan menjadi milik tanah adat, anak angkat tadilah. Semua sekali lah kalau dibagi semua sekali. Ya. Itu kedudukannya. Macam mana? Pelanggaran tidak tu dari segi tanah adat. Pelanggaran tidak. Kalau anak angkat tu sudah dikadimkan dalam suku yang berkaitan dan cara permohonan nak bagi itu mengikut peraturan adat, Datuk Lembaga pun datang. Datuk Lembaga sahkan bahawa itu anak tu dah dikadimkan dengan cara yang betul. Jadi maknanya sah lah, tak ada masalah apa-apa. Mungkin ada beberapa soalan tadi. Kerana anak angkat tu dimasukkan dalam suku yang berkaitan ya. Dia kalau maknya itu suku Tanah Datar, anak angkat tu dikadimkan dalam suku Tanah Datar. Itu yang dikatakan masuk suku sebenarnya ikut negeri sebelah ni. Dia lain pula masuk suku, benda lain pula dibincang. Tapi saya nampak tadi ada beberapa maklumat dia tak tambah, saya nampak. Jadi soalan Tuan Haji ni soalan yang direct, menjawab direct je lah. Ya. Betul tu. Tuan Haji, satu lagi ni, kalau dalam adat Jawa, jadi pemilik tanah ni jatuh pada siapa? Orang Jawa ni tentang pembagian harta ni kebiasaannya ikut apa yang telah dibagi kepada dia, lebih kepada muafakat sebenarnya. Ya. Tapi undang-undang yang Islam tu dijelaskan dulu kepada dia. Kemudian dia kata saya tak bagi ikut faraid, tapi saya ikut muafakat. Contohnya sebab orang Jawa ni bila datang ke Malaysia ni dia menebang hutan banyak dulu. Generasi pertama hutan dekat Batu Pahat tu yang kawasan barat tu semua kebanyakannya orang-orang Den tu yang buat tu. Bapak-bapak saya lah, tok-tok saya dulu tu. Jadi banyak parit-parit kat situ. Kerana kawasan tu berupaya dibuat parit supaya kering semua sekali. Sebab parit tu timbul kat situ? Ya, sebab itu timbul parit tu. Jadi tiap-tiap minggu tu bergotong royong buat parit tu. Saya ingat saya kecil-kecil lagi bapak saya yang gotong royong buat parit tiap-tiap minggu tu. Tanpa ada upah. Kerja saya secara gotong royong. Jadi bila dia meninggal, dia lebih kepada muafakat. Tanah yang lot ini bagi pada yang anak ni, tanah yang ini pada lot pada ini. Macam tu dia kena muafakat macam itulah. Muafakat Kecuali dia bergaduh baru kita bagi ikut faraid. Itu pembagiannya. Tetapi dalam masyarakat Jawa ni juga ada peruntukan mengenai harta sepenjarian. Indonesia kata gono gini. Harta pembawaan, harta dapatan tu kalau istilah Jawa tu, istilah orang Jawa tu harta gawan lanang, harta gawan wedok. Gitu. Itu pembawaan tu, pembawaan laki-laki, pembawaan perempuan tu. Pasal kena sebenarnya ada sambal ledok. Jadi itu dia punya istilah tu sebenarnya ada. Cuma orang tu tahu ke tak tahu je. Benda tu pun perlu ditulis juga. Jadi perkataan Islam tu bersekutu di belah carian bagi dapatan tinggal pembawaan kembali itu sebenarnya adalah memang cantik dia punya penggunaan tu. Tapi saya tak terangkan sinilah. Setiap masyarakat ni dia ada ada. Jadi ada sebenarnya saya tak percaya nak tamasa sebenarnya kan. So bagi kita tamasa ni lebih pada tambah sesi lah. Sesi kedua, sesi ketiga kan. InsyaAllah. Jadi ada mungkinlah soalan terakhir lah yang boleh kita bukan soalan lah. Saya minta
pandang Tuan Haji atau nasihat kan sebagai pengalaman pentadbir tanah tu kan dalam hal tanah adat ni, khususnya pada orang muda lah. Jadi apa yang Tuan Haji boleh sebut sikit di pengakhir? Sebenarnya banyak-banyak yang apa ni? Belum lagi tu, belum lagi pandang tu. Tanah adat ni sebenarnya dia punya kedudukannya lebih kebal daripada tanah Reserve Melayu. Itu pengalaman saya lah. Dia ni susah nak di apa ni, nak berpindah kepada orang lain sebenarnya. Ada satu kawasan tanah adat tanah Reserve Melayu ni boleh dibatalkan dengan syarat diganti dengan tanah lain yang sama nilainya. Maknanya kita boleh batalkan Miwarta tu dan dijadikan untuk tanah biasa yang bukan Reserve Melayu. Yang menyebabkan tanah Reserve Melayu kurang ni kerana penggantian itu tidak dibuat secara cepat sebagaimana ia permohonan untuk batal. Permohonan untuk batal tu kadang-kadang cepat. Kerana dalam paper yang dihantar tu, ganti tanah Reserve Melayu akan diganti kemudian. Itu perkataan itulah yang menyebabkan cepat sebab tanah tu nak dibangunkan, nak dibuat perumahan, jadi macam itulah. Jadi ganti tu memang dicari tapi mengambil masa yang lama. Jadi itu yang jadi masalah. Tapi tanah adat ni tak boleh. Tak boleh diambil untuk ganti, tak boleh. Persetujuan Datuk Lembaga supaya tanah itu diserahkan kepada kerajaan untuk dibuat projek itu tak boleh. Memang kekal walaupun ada ganti. Banyak contoh, 2 kali pergi ke Exco dan penasihat Undang-Undang Negeri Sembilan yang sebelah kerja tu memang dia tak bagi. Memang tak boleh, itu tak boleh dibuat macam tu. Jadi kekal sebagai tanah adat. Kita dengan muda ni. Nasihat Tuan Haji dengan muda ni. Daripada pengamal adat akan datang, dia pewaris adat. Pewaris adat. Supaya dia faham tentang tanah, apa itu pandang Tuan Haji supaya ulama. Tapi elok juga orang-orang muda ni perlu belajar dan tahu tentang sejarah yang dulu-dulu. Dan kalau ikut Profesor Salahuddin yang sekarang ni fellow Universiti Bank Malaysia tu, dekat Negeri Sembilan ni ada satu mata pelajaran khusus sebagai ekstra co-curriculum yang dia perlu belajar tentang adat ni, dan dia punya sukatan pelajaran tu pun dia dah sediakan. Kalau itu dibawa ke depan tu, saya ingat boleh lah. Sebab kalau tidak, dia tak tahu. Saya sendiri dulu pun tanya orang Sembilan pun, orang Sembilan tak tahu. Saya belajar sendiri baru saya tahu. Gitulah dia punya kedudukannya. Okey, untuk menyampaikan hajat soalan terakhir. Tanah adat wakaf masjid. Tanah adat diwakaf pada masjid. Pada masjid. Tanah adat diwakaf pada masjid. Pengalaman lah Tuan Haji. Ini yang sebenarnya masih dalam peringkat perbincangan. Bukan untuk masjid saja, tapi saya pernah berbincang di Pejabat Mufti Negeri Sembilan dalam 2 minggu lepas tentang masalah ni. Jadi kesimpulannya itu memang masih dalam peringkat perbincangan, sebab ikut Undang-Undang Islam ni tanah adat tu macam wakaf. Kalau dah wakaf, kenapa pula nak diwakaf lagi? Itu dia jadi masalah tu. Dalam tanah adat tu katanya perempuan di atas tu pegang amanah, ikut peraturan adat lah. Jadi kalau itu maknanya pemiliknya bukan mutlak, macam mana dia dah boleh wakafkan? Wakafkan biasanya tanah yang apa ni? Tanah yang pemilik itu pemilik mutlak. Dia boleh pergi tanah, saya nak wakafkan. Baru boleh. Macam jalan. Dia baru boleh diwakafkan. Jadi ini masih dalam peringkat perbincangan lagi. Okey Tuan Haji, terima kasih. Ada lagi ke yang terakhir ni? Jadi kita dah berborak panjang kan. Kita dah berbincang panjang kan. Kemudian dari segi persoalan museum persoalan Tuan Haji nak share pun telah ada sama-sama kita keluarkan. Kemudian persoalan pada pihak pendengar AB Museum pun telah dapat kita banyak sebenarnya view pun saya nampak banyak. Berapa ribu? View belum lagi. Tapi maksud dia apa yang disoal pada Tuan Haji melalui AV Museum pun telah disoal dijawab kan. Jadi kita juga saya pada masa juga saya nak promokan buku-buku museum kan. Buku-buku yang tentang ada literaci, lepas tu Kawinan Patih oleh Nur Halim. Kita banyak buat buku kan. Saya lebih pada 30 buku kan. InsyaAllah tahun ni di bawah Dana Patih Negeri Sembilan kita akan buat berapa coffee table luar-luar, mini-mini pocket luar-luar. Jadi kita akan juga buat lagu-lagu luar bagus. Pasal ni penyampaian ilmu melalui berbagai kaedah. Lagu, buku, ada video-video luar. Jadi pihak media berterusan dengan
yang di mana kolej ini supaya adat perhati ini diperkasakan. Yes. Tidak turun ke luar semua. Dan semua perkara ini akan dibukukan, divideokan, didokumentarkan lah. Yeah. Kemudian buku-buku Tuan Haji pun kita bercadang, Tuan Haji dah izin tadi, akan dibukukan juga dan seterusnya fund-fund pada masyarakat. Yes. Jadi respon terakhir sekali pada SB yang pihak Rustia kru sampaikan, respon dari pengikut SB adalah tahniah. Jadi sebenarnya bukan saya tu. Ada 15 sebenarnya orang yang cakap ni sebenarnya. Yeah. Kalau saya cakap tadi mungkin tak layak sebenarnya. Apa tu dia punya respon dia? Tahniah pada penceramah. Itu dia. Alhamdulillah. Tapi saya minta maaf banyak-banyak kalau sekiranya saya cakap tadi yang terlebih-lebih ke ataupun ada yang tersinggung ke. Itu kerana itulah jadi keilmuan. mungkin saya tak sengaja agaknya. Pasal ayat di keluar tu sesuai dengan semasa bercakap ya. Ya. Okey, akhir sekali saya ucap terima kasih pada Tuan Haji kerana sudi hadir ke mini studio dan mulai minggu depan kita namakan Serambi Mini ya. Yes. Serambi Mini. Bagus. Terima kasih juga pada pihak kru AB Museum 9. Terima kasih juga pada warga museum. Terima kasih juga pada pendengar AB. Terima kasih juga pada semua penyambut adat Parti 9, khusus juga pada Kepin Dekat Jenis 9 kerana telah Mempaksa Parti telah pun dana yang cukup banyak Ya. setiap tahun. Yes. Sekali alhamdulillah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lah ya. Okay, jadi kita